Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 hubungan etnik SKP 2204 dengan tajuk projek kami akulturasi terhadap kehidupan masyarakat pelbagai etnik. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Aiman Solihin bin Muhammad Taib, nombor metrik 203021. Saya Leong Shimin, nombor metrik 202055. Saya Kong Qian Yi dengan nombor matriks 204424. Saya Jasmine Smith, anak Joseph, nombor metrik 204425. Hai, nama saya Muhammad Zain Hanafi bin Muhammad Bahrain, nombor metrik 204426. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, nama diberi Anwar Ibrahim bin Salim, nombor metrik 204428. Saya Muhammad Syafiq bin Azhar, nombor metrik 204616. Okey, baik. Seterusnya kami teruskan dengan pengenalan mengenai akulturasi. Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan masyarakat kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam-meminjam. Pada peringkat awal, proses pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan unsur kebudayaan sendiri. Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali leher, angpau, makanan, hiburan dan sebagainya. Unsur yang sukar diterima dalam akulturasi adalah kebudayaan yang mendasari pola pemikiran masyarakat seperti nilai-nilai keagamaan, kepercayaan dan fahaman. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti sama ada unsur budaya etnik lain mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Kedua, mengkaji sama ada pengalaman unsur kebudayaan etnik lain antara kumpulan etnik di Malaysia. Ketiga, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan amalan budaya dalam setiap individu antara kumpulan etnik dalam kehidupan seharian. Yang keempat, mengenal pasti sama ada kumpulan etnik di Malaysia dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan kepelbagaian unsur kebudayaan dalam kehidupan seharian mereka. Metodologi kajian kami menggunakan survey atas talian iaitu secara online. Kami menyediakan borang soal selidik secara online dalam bentuk Google Form. Dapatan kajian dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mengandungi profil responden, bahagian B dan bahagian C mengandungi 7 soalan atau pertanyaan masing-masing. Di bawah merupakan contoh jadual bahagian B dan jadual bahagian C. Seterusnya saya serahkan bahagian responden kepada Muhammad Syafiq. Terima kasih. Beralih kepada responden, survey atas talian ini melibatkan pelbagai kumpulan etnik iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. 10 orang daripada setiap etnik akan menjawab survey tersebut dengan jumlah keputusan yang diterima adalah sebanyak 60 respon. Survey ini akan diberikan kepada pelajar-pelajar universiti dalam bentuk link untuk mengakses survey tersebut. Kemudian kita balik kepada analisis data. Data dan maklumat yang diperoleh akan dikumpulkan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Data yang dianalisis akan dibentangkan melalui carta dan jadual. Saya serahkan kepada Jess. Terima kasih. Sekarang kita beralih pula kepada dapatan kajian untuk bahagian A iaitu profil responden. Seperti yang kita dapat lihat di dalam carta tersebut, sebanyak 21 responden lelaki bersamaan dengan 35% dan 39 responden perempuan bersamaan dengan 65%. Ini menunjukkan bahawa responden kami majoritinya terdiri daripada responden perempuan. Seterusnya beralih pada etnik. Berdasarkan graf yang ditunjukkan,
Daripada 60 jumlah responden, kumpulan kami pula membahagikan pada etnik. Sebanyak 5 etnik utama yang telah dipilih iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban serta 1 etnik lain-lain. Selain itu, hanya 10 sahaja responden yang ditetapkan untuk setiap etnik bagi membolehkan untuk mendapatkan data yang terbaik. Seterusnya, dari segi agama pula, kumpulan kami juga mengumpulkan data tersebut untuk setiap responden kami. Daripada 60 responden, 19 responden bersamaan dengan 32% ialah yang beragama Islam, 24 responden bersamaan dengan 40% ialah yang beragama Kristian, 9 responden bersamaan dengan 15% ialah yang beragama Hindu, dan 8 responden bersamaan dengan 13% ialah yang beragama Buddha. Berdasarkan dapatan kajian kami, responden yang beragama Kristian merupakan responden kami yang terbanyak dan responden yang beragama Buddha merupakan yang paling sedikit. Seterusnya saya serahkan bahagian B pada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudara Jasmine. Okey, untuk bahagian B terdapat 7 pernyataan iaitu untuk pernyataan 1. Okey, untuk pernyataan 1 dia menanyakan berkaitan dengan maksud akulturasi. Okey, kalau kita lihat pada graf di dalam slide ini, terdapat yang para responden majoritinya bersetuju untuk memilih maksud akulturasi ini dan 0% tidak. Okey, majoritinya para responden telah memahami akan maksud akulturasi ini. Okey, untuk pernyataan 2, soalannya adalah pernahkah anda cuba menggunakan bahasa ibunda etnik lain dalam perbualan dengan kawan etnik tersebut? Okey, untuk ya 56.7%. Dan untuk tidak seramai 15%. Ini menunjukkan majoriti etnik pernah menggunakan bahasa ibunda etnik lain. Okey, untuk pernyataan 3, bersoalan saya juga menyambut hari perayaan etnik lain. Sebanyak 73.3% menyatakan ya dan 26.7% menyatakan tidak. Okey, majoritinya kalau kita lihat para responden pernah menyambut hari perayaan etnik lain. Okey, seterusnya saya serahkan pada saudara Zaid. Okay, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada pernyataan 4. Bagi pernyataan saya boleh dan kerap mengambil makanan etnik lain. Rata-rata responden bersetuju dan mengatakan ya. Dan hanya 15% sahaja yang mengatakan tidak. Di sini dapat dilihat majoriti responden telah mencuba makanan etnik lain selain daripada etnik mereka sendiri dan boleh menerima perbezaan dalam makanan etnik lain. Seterusnya pernyataan kelima, bagi pernyataan pada pendapat anda, kesan akulturasi boleh meningkatkan perasaan saling menghormati dan toleransi antara kumpulan etnik yang berbeza. Daripada pernyataan tersebut kita dapat lihat keseluruhan responden mengatakan ya dan tiada seorang yang mengatakan tidak. Bermaksud di sini mereka majoriti responden percaya bahawa akulturasi dapat memberikan kesan positif terhadap masyarakat yang berbilang kaum. Kita beralih kepada pernyataan 6. Pernyataannya adalah adakah mengamalkan budaya etnik lain menyebabkan perubahan dalam kehidupan seharian? Boleh dilihat di sini 63% responden mengatakan tidak dan hanya 36% yang mengatakan ya. Bermaksud di sini rata-rata masyarakat tidak mengalami kesan langsung kepada kehidupan mereka daripada mengamalkan budaya etnik lain. Dan pernyataan terakhir iaitu pernyataan ketujuh. Adakah anda berpuas hati dengan situasi ini di mana dapat berkongsi budaya antara etnik lain? Okey, majoriti daripada pernyataan tersebut adalah berkata ya dan hanya 1.7% sahaja yang mengatakan tidak. Bermaksud di sini adalah majoriti masyarakat berasa senang dengan adanya perkongsian budaya dengan etnik lain dan
mereka mampu hidup bersama di dalam sesebuah kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Jadi kita balik kepada bahagian C. Bagi bahagian C pula, ia meliputi 7 pernyataan dengan pilihan tidak setuju, kurang setuju dan setuju. Dari graf ini dapat dilihat yang kebanyakan responden memilih pilihan setuju, kecuali untuk pernyataan 2 yang mendapat lebih pilihan tidak setuju. Okay, so kita alih kepada pernyataan 1. Daripada pernyataan 1, kita boleh lihat yang kebanyakan responden adalah bersetuju dengan sesetengah makanan daripada etnik lain merupakan makanan kegemaran kamu. So daripada pernyataan ini dapat dilihat yang para responden telah mencuba juga makanan etnik lain seperti roti canai ke nasi lemak atau char kway teow dan lain-lain, dan mereka suka akan dia. So kita beralih kepada pernyataan 2. Bagi pernyataan 2 pula, para responden adalah tidak setuju dengan proses akulturasi menyebabkan masyarakat penerima kehilangan identiti mereka, dan hanya sesetengah responden yang setuju dengan pernyataan ini dengan 6.70%. Next. Bagi pernyataan 3 pula, iaitu kamu rasa ingin memiliki atau memakai pakaian tradisional etnik lain oleh sebab kecantikan dan keunikannya. Dalam pernyataan ini, kebanyakan responden adalah setuju dengan pernyataan ini dengan 80%. Manakala sesetengah responden yang kurang setuju dengan 15% dan 5% yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, pernyataan keempat ialah kamu berasa gembira untuk menyambut hari perayaan etnik lain bersama-sama. Seramai 90% responden yang bersetuju, 6.7% responden yang kurang bersetuju dan 3.3% responden yang tidak bersetuju. Melalui hasil kajian ini, kita boleh mendapati bahawa majoriti masyarakat suka menyambut hari perayaan etnik lain seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepawali, Hari Gawai bersama-sama. Seterusnya, pernyataan 5 ialah menggunakan bahasa etnik lain seperti tapau dapat menggerakkan hubungan antara etnik dan memahami budaya etnik lain. Seramai 91.7% responden yang bersetuju, 8.3% responden yang kurang bersetuju dan tiada responden yang tidak bersetuju. Kita mendapati bahawa penggunaan bahasa etnik lain oleh majoriti masyarakat Malaysia dapat mendekatkan hubungan kaum lain. Seterusnya, pernyataan yang keenam ialah selain etnik Cina, pemberian angpau juga diamalkan oleh etnik lain semasa hari perayaan. Berdasarkan darjah, 95% responden yang bersetuju, 3.3% responden yang kurang bersetuju dan 1.7% responden yang tidak bersetuju. Kita mendapati bahawa majoriti responden berpendapat bahawa masyarakat selain etnik Cina juga mengamalkan pemberian angpau. Contohnya, pemberian angpau atau duit raya pada Hari Raya Aidilfitri juga merupakan salah satu contoh peminjaman budaya dari etnik lain. Pernyataan yang last ialah pernyataan 7. Dengan belajar budaya etnik lain mendapat memberi banyak manfaat kepada kehidupan kamu. Seramai 93.3% responden yang bersetuju, 6.7% responden yang kurang bersetuju dan tiada responden yang tidak bersetuju. Melalui hasil kajian ini, kita mendapati bahawa majoriti masyarakat berasa mereka boleh mendapat manfaat-manfaat dengan belajar budaya etnik lain. Balik kepada pengalaman mengendalikan tugas, kemahiran insaniah ataupun soft skill merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran
merangkumi aspek kepribadian dan kerja berkumpulan. Kemahiran insaniah terbagi kepada 7 jenis iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja, berpasukan, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran kepimpinan, kemahiran mempunyai moral dan etika profesional serta kemahiran keusahawanan. Semua kemahiran insaniah adalah sangat penting dan berguna dalam kehidupan seharian. Antara kemahiran terpenting dalam pengendalian tugas adalah kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, menyelesaikan masalah dan kepimpinan. Kerja berpasukan merupakan kaedah yang amat berkesan dalam membantu pelajar mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam kerja khusus ini. Melalui perbincangan antara ahli kumpulan yang terlibat, tugasan ini telah dilaksanakan dengan mudah, lancar, adil dan teratur. Setiap ahli mempunyai peranan masing-masing dan bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan tersebut bersama-sama. Seterusnya, seseorang yang mempunyai kriteria pemimpin memainkan peranan penting seperti mampu membuat keputusan dengan wajar, berkemampuan untuk membawa organisasi mereka ke arah kecemerlangan bersama. Dalam fasa penyiapan laporan, ketua dan penolong ketua kumpulan telah memantau dan memastikan semua ahli menyiapkan tugasan yang dikendalikan dalam masa yang ditetapkan. Selain itu, individu tersebut telah bagi yang terbaik dalam menolong ahli kumpulan menyelesaikan masalah. Di samping itu, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah telah dipupuk dalam penyiapan kerja khusus ini. Setiap ahli telah menggunakan minda untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang murasabah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa menyiapkan kerja khusus. Matlamat pemikiran kritis menyebabkan pelajar lebih kritis dan peka dalam menggunakan pernyataan yang sesuai tak kira secara pengucapan atau penulisan. Selain itu, mempunyai komunikasi yang secukupnya antara ahli kumpulan telah membantu lagi dalam mencapai kejayaan kerja khusus ini. Komunikasi telah melatih ahli kumpulan dalam menyampaikan pendapat dan idea masing-masing dengan jelas dan berkesan dan dengan penuh keyakinan secara bertulis dan lisan. Situasi ini dapat menolong setiap ahli menyuarakan pendapat mereka tanpa tekanan, menyesuaikan diri dalam kumpulan serta bekerjasama secara harmoni dan dalam menjana idea yang kreatif dan baru. Akhir sekali, kemahiran insaniah memberikan banyak manfaat dan kepentingan dalam menjadikan seorang yang lebih berguna pada masa depan. Seseorang yang mempunyai kemahiran-kemahiran ini akan lebih disenangi oleh orang lain, terutamanya majikan semasa tempoh bekerja. Kerja khusus ini telah banyak membantu setiap ahli kumpulan dalam mengamalkan kemahiran-kemahiran insaniah tersebut dan diharapkan setiap ahli dapat memanfaatkan kemahiran yang dikuasai bukan hanya dalam kerja khusus tetapi dalam kehidupan seharian juga. Kemudian kita balik kepada rumusan. Rumusan yang telah kami pelajari dari tugasan ini banyak pengalaman yang diperoleh seperti kerjasama dan dalam menguruskan tugasan bertajuk akulturasi terhadap kehidupan masyarakat pelbagai etnik, maklumat baru dari kepelbagaian pendapat masyarakat pelbagai kaum dan pengalaman mereka yang berbeza-beza. Berdasarkan soal sidik yang telah dijalankan, kumpulan kami mendapati responden lebih ramai yang mengetahui mengenai kaum lain dan mencuba sesuatu yang lebih baru, seperti mencuba bahasa ibunda kaum tertentu dan mencuba makanan dari kaum tersebut. Oleh itu, hasil dari penyelidikan yang diterima dapat mengelaskan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya masih lagi menghargai dan menghormati adat dan budaya dari masyarakat yang pelbagai kaum. Akhir kalam, kumpulan kami dapat menyimpulkan bahawa penerimaan rakyat Malaysia terhadap akulturasi kehidupan masyarakat pelbagai kaum adalah sangat memuaskan kerana mereka menerima budaya selain kaum mereka sendiri dan berpuas hati dengan situasi ini di mana dapat berkongsi budaya antara etnik lain. Kehidupan seperti ini boleh menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat dan seterusnya mengekalkan sifat-sifat nilai murni dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey.